Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang? Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, video seram kita pada kali ini saya buat dalam cerah lah sikit sebab dekat rumah ni dah tak ada orang. Dan saya pun bukanlah penakut sangat. Sebenarnya nak cakap bukan pemberani sangat. Tapi tak naklah cakap kita ni penakut kan. Jadi saya ni bukanlah penakut sangat. Sebab itulah saya buat dalam cerah. Tambah pula hari tu ada yang cerita kan. Saya buat cerita pasal apa, yang dia diperkosa lepas tu dibunuh dan jadi pocicca tu kan. Ada pula yang komen kata betul nampak penampakan pocicca dekat belakang saya. Sampaikan saya boleh mengigau yang bukan macam gitu. So ialah demi untuk menjaga keselamatan diri, lebih baik saya pasang semua lampu kan. Okay, kisah kali ni sebenarnya kisah bersambung. Ada part 1, part 2, part 3 sampailah part yang keseterusnya. Keseterusnya tu boleh dikatakan banyak jugalah sebab sampai 10 part. Saya rasa kalau saya buat week by week cerita yang sama bersambung-sambung macam gitu, ada pula yang komen kata boring lah kak dengan benda yang sama je kan. Jadi mungkin saya akan buat part 1, part 2, lepas tu cerita lain dulu, lepas tu part 3, part 4 macam tu kan, cerita lain pula. Jadi tak adalah korang rasa bosan. Jadi kisahnya ni tentang pewaris. Korang tahulah kan kita mestilah ada keturunan kita sendiri kan. Zaman dulu-dulu, maksudnya atuk nenek kita tak tahu macam mana diorang hidup. Kita tak tahu macam mana, kita tak tahu sama ada dia ada sesuatu ataupun tak macam tu kan. Jadi boleh kata kebanyakan orang dulu-dulu, kebanyakan tahu bukan semua, mesti akan ada sesuatu. Sebab itulah ada ustaz yang cakap, kita kalau nak lari daripada masalah ni semua, kita kena pergi bersihkan keturunan kita kan. Maksudnya bersihkan diri kita ni daripada bersangkut paut pula dengan keturunan-keturunan yang, maksudnya bersihkan diri kita ni daripada terpalit dengan sesuatu yang dikatakan keturunan tu yang tak elok. So kisah kali ni berkaitan dengan pewaris. Pewaris keturunan. So dah sedia? Jom kita mula. Oh, sebelum tu kisah ni saya ambil daripada sumber internet. Jadi mungkin ada antara korang yang pernah dengar kisah ni. Jadi kalau korang dah tahu kisah ni, korang komen je dekat bawah, "Akak, saya dah tahu dah kisah ni. Saya dah pernah dengar, dah pernah baca dah." Macam tu. Okey, nama samaran dalam kisah kita pada kali ini adalah Ella. Katanya Ella ni bukan nama sebenar lah. Tapi kisah ni kisah benar tau. Jadi Ella ni, dia berasal daripada sebuah kampung pedalaman. Dan umur dia masa ditulis kisah ni dalam 28 tahun. Katanya dia ada 5 orang adik-beradik. Lepas tu dia adalah anak yang bongsu. Keluarga dia sendiri sebenarnya sangat kuat dengan pegangan ilmu warisan. Ya, warisan yang dah diturun-temurun daripada datuk nenek dia lagi. Jadi kisahnya, bila si Ella ni nak kena jadi pewaris kepada ilmu keturunan dia tu. Okey, dia cakap hidup dia masa kecil-kecil tu tak adalah sehappy budak-budak yang biasa. Sebab keluarga dia ni boleh kata keluarga yang cukup disegani dengan ilmu keturunan yang diorang ada. Jadi budak-budak kampung situ memang akan pulaukan dia. Kesian kan? Nak tahu sebab apa dia dipulaukan daripada kecil lagi? Sebab budak-budak ni cakap yang diorang takut mati. Diorang takut kalau berkawan je dengan Ella ni, kan Ella kan ada ilmu keturunan yang sangat kuat tu kan. Dah tu diorang semua mungkin akan terjebak dan akan mati. Dan memang ya, sejak daripada kecil lagi dia cakap dia memang ada pendamping yang menjaga dia. So mungkin sebab tu jugalah dia kena pulau daripada kecil lagi. Orang kampung pun boleh kata perasan jugalah yang Ella ni ada pendamping. Sebab setiap kali budak-budak kampung sana buat jahat sikit dengan dia ataupun buat nakal lah dengan dia kan, mesti budak-budak tu semua akan sakit tau. Bukan setakat sakit je, kadang-kadang tu ada juga sampai meninggal dunia. So logik lah kalau budak-budak tu takut nak main dengan dia kan. Datuk Ella ni cakap kalau budak-budak tu sakit, nenek dia je yang boleh ubatkan budak-budak tu. Logik jugalah kalau pendamping dia yang serang budak-budak tu, of course lah keturunan dia juga yang boleh ubatkan budak-budak tu kan. Yelah, sekurangnya macam senang lah sikit. Jadi dia cakap sama kanak-kanak dia memang dia rasa sunyi sangat. Dia tak ada kawan. Sampailah satu hari tu, mama dia ni bawa dia jumpa dengan nenek dia ke kampung. Dia, Ella ni cuma ikutkan je lah. Yelah, masa tu kan dia kecil lagi. Dia katanya umur dalam 9 tahun masa tu.
Jadi masa tu dia tanyalah mama dia kan, "Mama, kenapa kita nak pergi jumpa nenek?" Lepas tu mama dia cakap, "Dah, diam. Jangan banyak cakap. Ikut je." Jadi macam tu lah. Setiap kali apa-apa je yang berlaku, kalau ditanya mama dia, kenapa kan, mesti dia pula yang kena marah. Pernah satu hari tu, ayah dia pergi pukul dia tau, pergi bantai dia. Lepas tu ayah dia cakap yang dia dah langgar pantang. Masa tu kan dia budak lagi, dia pun tak faham. Pantang apa yang dia dah langgar kan? Dah tu dia ingat lagi, ibu jari dia kena potong pakai pisau masa tu. Dan yelah terkeluarlah darah kan. Lepas tu katanya darah tu nak kena letak pada hujung mata ayah dia. Lepas tu ayah dia cakap yang itu sebagai denda sebab Ella ni dah langgar pantang. Jadi kalau dah terlanggar pantang tadi adalah bayaran balik yang diorang ni kena buat dengan benda tu. Tapi masalahnya sampai kesudah dia tak tahu pantang apa je yang dia dah langgar. Tak lama lepas tu dia pun sampailah dekat rumah neneknya. Kata tadi dia on the way pergi rumah nenek dia kan. Katanya rumah nenek dia ni diorang macam buat daripada buluh macam itulah. Dan atapnya pun pakai daun nipah je. Macam yelah rumah orang dulu-dulu. Datuk Ella ni cakap dia paling tak suka kalau pergi rumah nenek dia tau. Sebab dia boleh rasa bila sampai di rumah nenek dia tu, dia boleh rasa seram sejuk tu. So memang dia tak suka perasaan tu. Nak tahu kenapa dia tak suka sangat sampai ke rumah nenek dia tu? Sebab katanya bila sampai je dekat perkarangan rumah nenek dia, mesti dia akan nampak macam banyak sangat burung gagak yang berterbangan dekat sekitar rumah nenek dia. Tapi dia tahu itu bukan burung gagak. Cuma dia nampaklah macam bayang-bayang hitam macam gitulah kot. Cuma sebab dia masih kecil masa tu kan, so dia fikir mungkin tu burung gagak lah. So masa dia sampai tu pun tak terkecuali juga, dia nampak penampakan tu. Dia nampak burung gagak berterbangan. Lepas tu dia pun rasa takut lah kan. Yelah budak lagi. Dia peganglah tangan maknya ni kuat-kuat. Bulu roma dia pun tak payah cakap lah, memang semuanya berdiri. Dah tu dia perhati je dekat burung gagak tu. Katanya mata burung gagak tu merah sangat. Lagilah kuat dia cengkam tangan mama dia tadi. So Ella ni pun tanya mama dia kan, "Mama, kenapa banyak sangat burung gagak dekat rumah nenek ni?" Mama dia tadi cuma cakap, "Kan mama dah cakap tadi, jangan banyak tanya. Mana ada banyak burung gagak?" Itulah yang biasa berlaku setiap kali ditanya apa-apa, mesti dia pula yang kena marah mama dia kan. Jadi masa tu dia pun heran lah juga. Takkanlah dia je yang nampak burung gagak tu semua. So maksudnya sekarang ni, mama dia tak nampak pun burung gagak tu. So sebab dah kena marah tadi, dia pun diam je lah. Dah naik je dekat dalam rumah nenek dia tu, dia nampak nenek dia tengah duduk bersila. Dekat depan nenek dia pula ada satu tempurung kelapa ni yang diisi air. Daripada jauh lagi dia dah tercium dah bau wangi gila. Kau dah kuat gila tu. Ya, wangi sangat tau. Katanya lebih wangi daripada perfume. Tiba-tiba pula teringat dengan cerita perfume tu kan, yang dia bakar mayat, lepas tu ambil minyaknya tu. Dia bukan bakar, dia macam salai macam tu kot. Saya pun dah lupa dah. Lepas tu dia ambil lemak pada badan mayat tu, dan dia pergi masuk lab dia buat proses. Dah tu jadilah minyak pengasih. Tak pun apa orang kata minyak dagu, tapi bukan dagu lah, minyak badan tak. Itu kan bila orang dah tercium tu terus tak sedarkan diri dah kan. Okey, sambung. Jadi lepas nenek dia nampak Ella tadi dah masuk dalam rumah, nenek dia pun cakap dengan mama Ella ni supaya Ella pergi duduk bertentangan dengan dia. Ella cakap muka nenek dia masa tu nampak serius je, dan atuk dia sebenarnya dah lama dah meninggal dunia. Dah, Ella tadi pun ikutlah cakap mama dia. Dia pergi duduk depan nenek dia tu bertentangan. Dan masa tu dia nampaklah nenek dia ni, mulut nenek dia ni macam terkumat kamit tau. Seolah-olah ialah baca sesuatu macam tu lah kan. Lepas dah bacakan sesuatu tadi, nenek dia pun ambil tangan kiri dia dan panggil mamanya. Mamanya yang ada dekat tepi tadi, dia datang dekat. Dan mama dia tengok ke arah nenek dia ni. Masa tu nenek dia cakap apa tau? "Inilah rogon yang akan mendampingi cucuku sepanjang hidup dia, sampailah dia jumpa pewaris yang baru. Dan dia tak akan mati selagi dia tak jumpa pewaris yang baru." Ngeri juga kan. Jadi kalau tak nak mati, tak payah ada pewaris lah. So macam tak mati sampai bila macam tu. Tapi itulah orang yang ada ilmu-ilmu macam gitu tu, menakutkan lah kan. Jadi nenek dia ni bercakap dalam bahasa dusun. Dan maknya tadi yang dengar apa yang nenek dia cakap, mak dia cuma angguk-angguk je lah, tandanya faham kan. Dan lepas tu, mulut nenek dia ni terkumat kamit sekali lagi. Tapi kali ni, ada satu pisau kecil dekat tangan nenek dia tau. Dalam masa yang sama juga, nenek dia ni pergi genggam kuat-kuat tangan Ella. Lepas tu,
dia toreh tapak tangan sebelah kiri Ella ni dengan pisau. Darah yang mengalir dekat tangan Ella tadi, dia titiskan dekat dalam tempurung kelapa yang dah berisi air tu. Jadi pada masa tu, Ella ni cuma mampu menangis je lah. Yelah sebab dia cakap dia rasa kesakitan tu semua kan. So dia menangis je. Katanya bila fikir-fikir balik, dia macam heran lah juga. Kuat betul tenaga nenek dia tau. Dia genggam tu macam, yelah nenek dia genggam tangan dia tu macam orang muda yang bertenaga lagi. Dah tu dia pelik. Kenapa dalam masa yang sama tu dia macam tak boleh tahu nak gerakkan badan. Seolah-olah ada benda yang tengah tahan ataupun tengah pegang dia sekarang ni. Tak lama lepas tu dia nampak air yang ada dekat dalam tempurung tadi berpusing-pusing sendiri tau. Seolah ada orang yang kacau. Tapi dia tak nampak pun siapa yang kacau air tu. Dalam beberapa saat macam gitu, air tadi berhenti berpusing. Dah tu nenek dia pun angkatlah tempurung kelapa tadi bagi Ella ni supaya minum tau. Dan Ella cakap masa tu automatik mulut dia ni terbuka sendiri untuk minum air tu. Dia cakap padahal dia tak nak minum air tu. Tambah-tambah lagi dia tahu kan dalam air tu ada darah dia sendiri. Tapi tak tahu macam mana dia boleh buka mulut dia dan dia minum air tu tau. Lepas dah minum air tadi, tiba-tiba je mata dia ni jadi kabur. Dia rasa macam mual-mual, rasa nak muntah. Tapi katanya tak termuntah juga. Tak lama lepas tu, dia rasa macam ada karen dekat tangan kanan dan juga tangan kiri dia. So dia cakap, dia dapat rasalah yang tangan dia ni tengah sakit sangat. Dua-dua tangan pun tengah sakit. Dan mata dia pula dalam keadaan kabur, nampak terampak macam tu je. Jadi pada masa tu, dia nampak nenek dia ada dekat sebelah kanan dan juga kiri. Maksudnya ada dua nenek sekarang ni. Dah tu dia tengok nenek dia macam tersenyum-senyum, sengih-sengih macam tu tau. Macam happy sangat tengok keadaan cucu dia macam gini sekarang. Dia cakap bila dia fikir balik benda ni, dia rasa macam sakit hati sangat. Bila siapa yang tak sakit hati kan bila dah kena toreh dengan pisau, lepas tu kena paksa minum lagi dan keadaan dia pun dalam keadaan macam gitu yang agak-agak pitam macam tu kan. Tapi nenek dia boleh pula tersenyum-senyum. Sebab itulah dia rasa macam geramnya macam tu. Dalam beberapa saat macam gitu, Ella ni mula nampak ada dua lembaga dekat sebelah kiri dan juga sebelah kanan nenek dia. Lembaga yang dia nampak ni, dagunya tu panjang tau. Lepas tu dagu dia ni sama tajam. Dah tu lembaga tu tak ada rambut. Mata lembaga tu pula satunya colour merah, satu lagi colour putih. Masa dia nampak tu, lembaga tu duduk dalam keadaan mencangkung. Dah tu badan lembaga tu sendiri ada semacam lendir macam tu tau. Lidah dia orang pula menjelir keluar macam itu dan penuh dengan air liur. Katanya lidahnya tu bukan macam lidah yang biasa straight macam tu, tapi lidah yang bercabang macam ular, lidah ular macam tu. So saya rasa macam bersyukur jugalah saya ceritakan kisah ni dalam cerah. It's okay lah. Kita cerita je, kita tak payah imagine, tak payah fikir apa. Kita cerita sini habis sini je lah kan. Lepas dah nampak penampakan tu semua, mestilah dia rasa macam ketakutan kan. Dia takut gila. Lepas tu dia cubalah untuk meronta-ronta nak melarikan diri daripada tempat tu. Tapi katanya badan dia ni seolah-olah dipegang, kaku dekat situ, tak boleh nak pergi mana-mana tau. Saya tak boleh nak bayangkan keadaan ataupun situasi dia pada masa tu. Memang kata merana gila kan. Jadi sebab dia tak boleh nak buat apa-apa dah masa tu, dia cuma mampu menangis je. Dia menangis dekat situ dan dia pun tengoklah ke arah mama dia kan. Bila dia pandang ke arah mama dia, tahu apa dia nampak? Dia nampak ada seorang perempuan bermuka buruk. Dan katanya perempuan yang muka buruk tu, isi muka dia ni berjatuhan dekat lantai tau. Tengah jatuh lagi dekat lantai satu macam tu. Tapi yang peliknya, isi dekat muka dia tu terus-terusan jatuh tau. Macam tak habis-habis. Kuku perempuan tu pula tak payah cakap, panjang gila, sambil-sambil usap rambut mama dia tau. Dan katanya itulah ilmu awet muda. Nak suruh nampak kita ni sentiasa muda. Tapi bukan jenis macam susuk macam tu, tak lah. Dan Ella sendiri pun mengaku juga tahu, memang mama dia ni selalu je nampak cantik, nampak muda je. Dah tu dia juga tahu yang mama dia ni banyak sangat pantang larang masa mama dia gunakan ilmu tu. Cuma katanya biasalah zaman tu ilmu agama pun tak kuat lagi. Jadi kebanyakan orang pada zaman tu ada pegangan ataupun ada kepercayaan dia orang sendirilah.
Dan tiba-tiba lembaga yang dia nampak dekat belakang, dekat tepi nenek dia tadi, datang menghampiri dia tahu. Apa lagi menangis makin kuat dia masa tu kan. Yelah, badannya pun dah tak boleh nak bergerak dah. Dalam masa yang sama juga, nenek dia ni pergi ambil tangan dia yang dah berdarah tadi, bagi dekat dua lembaga tu tahu. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa. Tapi saya rasa macam kejam gila. Serius lah, kesian gila kat dia kan. Yelah, dia budak lagi, baru umur 9 tahun. Dia tak ada peluang untuk pilih mengikut kehendak dia sendiri. Dah bagi darah tadi dekat tangan. Of course lah, dua lembaga tu duduk menjilat-jilat tangan dia tau. Ya Allah, serius lah, kesian gila. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Dah tu dia nampak tu semua tau. Dia nampak dengan jelas dua lembaga tadi tengah jilat-jilat tangan dia. Katanya setiap kali lembaga tu jilat tangan dia, dia dapat rasa yang tangan dia ni sejuk sangat. Sampailah dah tak ada darah dah dekat tangan dia. Dan katanya lembaga tu tetap juga menjilat-jilat tangan dia selagi tak disuruh nenek dia ni untuk berhenti. Selagi itulah lembaga tu tak berhenti. Tak lama lepas tu, nenek dia cakap macam ni. Wahai Rogon, rupanya Rogon ni iblis tau. Saya tu duk faham apa Rogon. Oh, mungkin tu nama gelaran dia. Tak, Rogon. Rupanya Rogon tu iblis. Itu dah tahap setan tingkat atas dah tu. So nenek dia cakap, wahai Rogon, mulai hari ini bersahabatlah dengan cucu perempuanku. Dia adalah bakal warisku dan tuan baru kamu. Bila masanya dah tiba nanti, kau jagalah dia baik-baik. Macam yang kamu mahu, saya akan tunaikan janji saya untuk menggantikan dengan pewaris perempuan darah keturunanku. Dah, lepas nenek dia cakap macam itu tadi, Ella ni boleh rasa tau, yang Rogong tadi mendekati dia. Macam mendekat dengan muka dia ni. Dan dia boleh dengar dengan jelas Rogon tu bernafas tau. Ya, bunyi nafas dia orang ni katanya seolah-olah macam anjing yang dalam kepenatan macam tu. Bau nafas dia orang pula macam bau mayat yang dah lama busuk. Tak lama lepas tu, Rogon tadi pergi jilat muka dia tau. Masa tu dia tutup rapat-rapat mata dia, dia tutup rapat-rapat mulut dia ni sebab dia boleh rasa Rogon tu tengah jilat-jilat muka dia dan dia boleh rasa macam air liur Rogon tu melekat pada muka dia tau. Yelah, sebab dia sendiri pun tak boleh nak gerakkan badan lagi. Jadi yang mampunya menangis lah. Dia menangis semampunya. Dah, lepas dua-dua Rogon tadi jilat muka dia semua, dah tu Rogon tadi pergi ke arah kaki pula. Dia pergi jilat tapak kaki Ella ni pula tau. Katanya Rogon yang matanya warna merah tu, dia jilat tapak kaki kiri Ella. Dan yang kala putih pula, yang matanya putih pula, dia jilat tapak kaki sebelah kanan Ella. Dan tak lama lepas tu, nenek dia cakap macam ni. Rogon, kamu dah siap bagi tanda dekat cucu saya kan? Dah, kamu boleh pergi. Tinggalkan cucu saya. Dah tu kedua-dua Rogon tadi pergi balik dekat nenek dia. Duduk dekat sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Tak lama lepas tu, barulah Ella tahu kata kenapa Rogon ni jilat-jilat muka dia. Sebab Rogon tadi nak cam muka Ella ni. Dan kenapa Rogon tu jilat kaki Ella? Sebab dia nak tahu dekat mana Ella berada. So dah settle semua urusan dia dekat rumah nenek tadi. Mama dia pun nak bawa lah dia balik kan. Masa dia keluar je daripada rumah nenek dia ni, dia nampak dekat atasan, dekat awan sana penuh dengan kepulan asap yang warna hitam tau. Tapi katanya asap tu tak adalah sampai sakit mata. Dan burung gagak yang banyak sangat dia nampak dekat luar rumah nenek dia tadi, semuanya dah hilang, dah tak ada dah. Kali ni dia nampak banyak sangat monyet dekat pokok mangga tau. Cuma nak kata monyet pun macam bukan monyet juga, sebab kepala dia ni macam kepala manusia, tapi tak adalah sebiji macam kepala manusia juga. Matanya pula warna merah tau. Dah tu monyet tu tak ada bulu. Kan pelik monyet yang tak ada bulu. Dah tu yang paling creepy-nya, bila dia dah keluar daripada rumah nenek dia tadi, semua monyet-monyet yang ada dekat pokok mangga tu pandang ke arah dia tau. Yelah, dengan mata merah lagi kan. Dah lah, dia masih budak lagi masa tu. So dia pun tundukkan kepala dia. Dia tak nak tengok monyet tu. Takut katanya. Cuma dia perasan yang mama dia ni macam tak nampak kot monyet-monyet tu semua. Sebab mama dia tak terasa terganggu pun. Dalam masa yang sama, perempuan yang muka buruk tadi, yang isi mukanya ni jatuh dekat lantai tu kan, perempuan tu masih lagi ikut dengan mamanya, masih lagi ikut dia orang ni untuk balik ke rumah. Jadi mama dia ni
Jadi masa itulah dia mula perasan yang dia boleh nampak hal-hal ataupun benda-benda yang orang lain tak nampak. So katanya pengalaman tu semua dia masih ingat, masih segar lagi dalam ingatan dia sampailah saat ni. To be continue. Okay, kisah kali ni macam tu. Saya rasa macam kesian sangat kat dia kan. Dia baru berusia 9 tahun tau. 9 tahun darjah 3. Ya Allah, sama dengan anak saya sekarang darjah 3. Kecil-kecil macam tu tapi dah diperlakukan dengan sebegitunya. Sampai yelah ambil pisau, lepas tu toreh kat tangan. Dan dia sendiri sebab dia kecil lagi, dia tak ada pilihan tau. Yang paling kesian, dia tak ada pilihan untuk menolak semua perbuatan tu. Kesiannya. Okeylah, kita sambung kisah kita pada kali ini dalam video yang lain pula. InsyaAllah dalam masa terdekat. Tapi yelah macam yang saya cakap tadi, kita akan selang-selikan lah. Nanti ada pula yang cakap, bosan lah Kak Rizky cerita ni je. Macam tu kan. Jadi itulah, tunggu je lah sambungannya, okay? So, macam biasa, saya harap korang suka video ni. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.